Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sebelum kita start kelas kita hari Rabu cuti sebab hari 16 September hari Malaysia. Tak ada salah Cuma kerana hari Rabu cuti dah, kami bagi cuti juga. Sebab kalau Rabu cuti, kami buka sebulan tak jadi. Jadi kita bagi cuti juga. Dan kita sendirilah telah diminta oleh satu kita mengajar di tempat yatim tu. Dia nak buat program dekat Pulau Perhentian, dia minta kita join sekali. Jadi kita kena pergi sana 2 hari je lah. Kita kena pergi sana. Jadi mana kita pun ada hal jugalah hari Rabu Khamis tu. Tapi 2 hari je lah. Jadi cuti tu mana yang mengaji boleh pergi jalan, kita pun pergi jalan juga. Jadi buka hari Ahad Ustaz dah? Buka hari Ahad. InsyaAllah nanti kalau bulan Syaban ke kan, kita buat program untuk grup daurah kita di sana. Kalau tak boleh lagi di proses perbaikan.
Saya buat ni sama. Jadi kalau itu Ada daftar dekat tu. Sekejap. Dia tengah update ni. Baru update dia. Ya. Ayat 45 tadi Allah beritahu dimusnahkan. Qata'an mana asal dia putus. Mana asal dia putus. Tapi yang dimaksudkan ialah hancur, musnah. Jadi dihancurkan keturunan orang yang syirik. Mana bila kita syirik ni, ada beritahu bila kita tak menghargai tauhid, maka Allah taksir kita dan keturunan kita. Sebab kalau bagi ada keturunan kita ni buat penuh syirik agak-agak muka bumi ni, dia Allah hancurkan. Allah hancurkan keturunan. Dan ini keturunan orang-orang yang mereka telah zalim syirik. Lepas tu Allah sebut dengan walhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian. Katakanlah ayat yang ke 100 ayat yang ke 46. Ayat yang ke 46. Katakanlah ara'aitum dengan ara'aitakum ni mana serupa, debuh. Apa pandangan kamu? Apa pandangan kamu? Jika ara'aitum dengan ara'aitakum mana serupa. Apa pandangan kamu jika Allah ambil balik pendengaran kamu, penglihatan kamu, dan Allah tutup, Allah kunci mati hati kamu. Allah kunci mati hati kamu. Mana kepentingan telinga, mata, hati ini ialah kepahaman kepada wahyu Allah. Dan kita tak seguna untuk faham wahyu Allah, Allah ambil balik telinga kita, pendengaran kita. Allah ambil balik penglihatan kita untuk faham wahyu Allah. Dan Allah ambil balik hati kita yang tidak mahu digunakan untuk faham wahyu Allah. Man ilahun, siapakah ilah? Tumpangan hati. Tumpangan hati untuk selesai masalah kita, untuk tunai hajat kita selain daripada Allah, yang boleh mendatangkan semula tiga benda tu. Orang tanya kepada Arab Mekah ni, Arab Mekah faham penciptaan ni, Arab Mekah tak guna. Dia katakan tanya siapa cipta kamu? Allah. Mata kamu? Allah. Hati kamu? Allah. Semua dia kata Allah. Kan? Mana Arab Mekah dia terima hakikat bab-bab cipta ni Allah saja. Cuma bab konteks urusan-urusan kecil-kecil, dia kata roh. Urusan-urusan besar, baru Allah Ta'ala. Dan urusan kecil ni berlaku siapa? Urusan besar-besar ni jarang berlaku. Maka dengan Allah ni jaranglah dia seru. Makanya banyak seru setiap hari dengan roh. Jadi kalau tanya mereka, Allah, unzur, perhatikanlah kaifa, bagaimana nusarriful ayat. Kami menjelaskan ayat secara berulang-ulang untuk mereka faham. Kami jelaskan kepada mereka ayat-ayat supaya mereka summahum yasdiqun. Kemudian lihatlah bagaimana mereka berpaling. Lihatlah bagaimana mereka berpaling. Jadi berpaling ni dalam syarat ada kalimah sarafa, ada kalimah sadafa. Berpaling juga. Jadi Tuhan tanya tu, Tuhan nak suruh Ibrah, kita ajar dah. Kenapa berlaku kedegilan? Sebab telah bulat-bulat barang tak jelas
Akhirnya tolak bulat-bulat baru jelas. Tu dia punya ibrah ada kat situ. Telah bulat-bulat baru tak jelas. Akhirnya tolak bulat-bulat baru jelas. Tu dia punya punca dia. Semua segala perkara-perkara sesat ni punca daripada situ. Kes telah bulat-bulat barang tak jelas lah menjadi racun sehingga terhijab, tak nampak barang jelas, sehingga tolak bulat-bulat barang jelas. Jadi barang tak jelas ni racun. Kan? Buat jadi kita jadi benak kepada kebenaran. Kul katakanlah ara'aitakum. Sama. Ara'aitakum dengan ara'aitum makna sama. Bagaimana pandangan kamu? Bagaimana menurut kamu? In atakum, jika datang kepada kamu adabullah, adab Allah. Jika datang kepada kamu adab Allah, baghtatan, secara tiba-tiba. Au jahratan, secara terang-terangan. Hai ni boleh makna adakah, boleh makna tidak. Bila ada ilah, makna tidak. Jadi kalau adakah dibinasakan melainkan orang zalim ni, tak faham tak? Sebenarnya maksud tidaklah dibinasakan melainkan orang-orang zalim. Tidaklah dibinasakan melainkan orang-orang yang zalim. Ataupun adakah ada yang binasa melainkan orang-orang yang zalim? Zalim mana? Zalim syirik. Saat kita baca terjemahan dia dalam ni kan. Dia kata, maka katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku. Nah. Yang dimaksud kepadaku dia lah. Terangkanlah kepadaku. Terangkanlah kepadaku jika Allah Ku ni, ucap kebenaran. ku ni Muhammad. Sebab sudah Nabi cakap. Cakap kalau terangkanlah kepadaku. Ku ni Nabi. Tak sama ayat 47 kan? Sama. Terangkanlah kepadaku jika siksaan Semua ara'aitum mana tu? Ara'aitum dengan ara'aitakum mana tu? mana? Apa pandangan kamu? Apa pandangan kamu? Jadi apa pandangan kamu tu terangkanlah kepadaku lah. Ara'aitum dengan ara'aitakum mana serupa? Apa pandangan kamu? Jika. Apa pandangan kamu? Jika. Dan tidaklah dibinasakan melainkan orang zalim. Lepas tu zalim apa ni? Zalim apa ni? Kalau tak syirik binasa tak? Binasa juga kalau tak mencegah kemungkaran. Kan? Maksud dia zalim. Kan? Zalim ni dua, ada maksud zalim syirik. Ada maksud zalim tidak mencegah kemungkaran. Mana bila azab Tuhan ni kena berlaku. Hak yang tak syirik pun kena juga. Kenapa? Sebab dia tak jaga kemungkaran kena juga. Tapi bila mati ni, haknya tauhid masuk syurga lah. Hak syirik masuk neraka. Cuma kalau kat dunia ni kena berlaku. Dalam makna musibah syirik ni bukan kena orang syirik je. Orang tak syirik pun kena juga. Apabila tidak mencegah kemungkaran. Itulah fitnah. Takutlah kamu pada fitnah syirik yang tidak menimpa kepada orang syirik saja. Jadi makna dia kalau orang yang terjebak orang syirik tu faham lah. Makna bila kita cakap tajuk syirik ni, kita mencegah kesyirikan ni sebenarnya menyebabkan kita banyak umur, dia banyak umur. Tapi kalau kata dia, dua-dua banyak umur. Kalau kita faham betul. Tapi kadang-kadang orang ni duk kata, dia ni kata kacau daun, duk sebut syirik je, marah kita. Tapi sebenarnya kalau dia faham konsep, makna dia dengan cakap tu lah Allah selamatkan kita daripada yang cakap tu daripada kena musibah juga. Orang yang buat syirik tu boleh jadi mikir dan mikir. Kalau hancur tak ada mikir dah. Itu dipanggil dakwah kan? Dakwah ni menguntungkan dua pihak sebenarnya. Menguntungkan orang yang mencegah daripada kena juga, menguntungkan orang yang di dakwah supaya dia boleh mikir semula. Kalau tak, kita tak cakap, dia pun tak tahu benda tu salah, akhirnya dua-dua kena. Mana diam tu merugikan dua pihak, bercakap tu menguntungkan dua pihak. Bagi kita lah mengaji faham betul. Orang tak mengaji tak faham betul. Bercakap tu menguntungkan dua pihak, diam tu merugikan dua pihak. Sehingga kita yang tak terjebak pun rugi juga. Sebab kena bala Tuhan juga.
Jadi cakap tu untung kita, untung dia. Diam tu rugi kita, rugi dia. Sebenarnya. Jadi dah faham lagu tu, wa ma nursilul mursalin. Tidaklah kami utuskan para rasul melainkan untuk memberi berita gembira yang bersedia tukar fahaman. Quran ni ada fahaman tak? Tak ada. Quran tak ada fahaman. Quran satu kitab yang tak ada fahaman. Kitab yang suci daripada fahaman. Hanya yang ada ialah kalam Allah. Makna kat mana Allah nak bawa kita? Apabila kita baca Quran, kita akan pergi ke arah Allah nak bawa keselamatan. Kalau kita baca kitab lain, kitab lain ni dia ada fahaman, mana kita akan terpengaruh dengan fahaman penulis. Tinggal lagi penulis nak bawa kita ke baik ke buruk. Jadi bila Quran ni tak ada fahaman, segala makna Quran ni tidak, kalau kita terima, menguntungkan. Tidak ada istilah rugi. Tolak dia tu ruginya. Dia kadang-kadang orang takut mengaji makna Quran ni, alasan kepada dia. Dia kata apa? Takut ustaz buat fahaman dia. Maulana kata Quran mana ada fahaman. Mana dia tak faham apa dia kandungan Quran. Dia tak faham. Quran tak boleh belik. Sebab Quran ni bila baca kena belaka. Tuan menyampah pun silap-silap kena katak juga. Jadi takut belaka. Makna nak jaga kepentingan akhirat kita, kena jaga molek. Baca ke dia betul. Tak betul, tuan yang baca pun kena juga. Sebab tu kalau orang kata tak siap ngaji tafsir dengan ustaz tu, nanti dia buat fahaman dia. Dia tak faham. Kalam Allah mana ada fahaman? Mana ada fahaman seorang-seorang, tak ada. Dia kalam Allah. Mana makna dia tu jelas ke arah nak Allah bawa. Manusia tak boleh nak orang tu eksploitasi mana Quran ni supaya ikut kefahaman dia, tak boleh. Sebab tu kalau yang sebab tu bapak kepada Syekh Walullah Dahlawi, dia kata dia bagi pandangan ni untuk budak-budak peringkat kosong ni, maknanya baru peringkat baru nak mengaji ni, kena mengaji kalam Allah, hurai sebagaimana adanya, tanpa ada syarah apa, sekadar je. Tapi yang mengajar ni kena ada talaki jugalah. Maknanya jangan sentuh orang ni kata sekadar kalam Allah. Biar tunggu dia kalam Allah. Lepas habis 37 baru dia dalam sikit. Baru tafsir kata. Mula-mula kalau Allah kata, sehingga dia tak terpengaruh dengan fahaman. Dia hanya terpengaruh dengan kalam Allah. Peringkat pertama. Lepas tu barulah nak ngaji tafsir ke, nak ngaji nahwu ke, nak ngaji balaghah ke, supaya dia diselamat oleh pahaman-pahaman manusia yang membahayakan. Hanya yang ada keselamatan apabila dia tumpuan dia kepada kalam Allah saja, fahaman tak ada. Jadi kalau orang ni, kalau dia tak mengaji lagi, dia bimbang mengaji tafsir. Hak dia faham, dia mengaji tak benar. Lepas tu dia larang, bila wahum yanhauna anhu wa yan'auna anhu. Makna kenapa Arab Mekah larang orang mengaji dengan Muhammad? Dia ada faham, Nabi buat fahaman. Mana buat fahaman? Quran mana ada fahaman? Quran ni kalam Allah. Mana ada fahaman? Makna selamat daripada kepentingan Quran ni. Tak boleh nak belok dia. Nak kono tak boleh je lah. Jadi kalau takut mengaji Quran, sebab apa? Takut ustaz buat fahaman dia. Makna itu menunjukkan kita tak faham Quran. Sebab Quran tak ada fahaman. Mana-mana dia semua merujuk kepada hak Allah nak. Mana ada kepentingan saya, tak ada. Nak belik tak boleh. Belik pun nak bocor. Mana kalau ngaji seayat dua ayat tu mungkin boleh belik lagi. Kalau 30 juz pun tak boleh. Nanti akan bertemu. Makna kalau dia memang betul cakap kalam Allah, tidak ada pertemuan. Saling mendukung makna dia. Tapi kalau ada kepentingan 30 juz pula, nanti ayat ni bocor rahsia. Ayat ni bocor rahsia. Sebab tak boleh. Kecuali kalau kita ngaji seayat mungkin tak jelas lagi. Tapi kalau kita ambil kita buat keputusan saya hendak mengajikan Allah daripada surah Al-Fatihah sampai surah Nas selama setahun 30 juz non stop, kata tak? Makna segala apa yang kita dengar daripada ayat Allah itu adalah maksudnya
Betul-betul Allah sendiri yang nak mencampaikan. Allah sendiri nak sampai ke kita. Bukan daripada Ustaz Razali, bukan daripada Ustaz tu, bukan daripada Ustaz tu, bukan. Allah sendiri. Allah yang nak sampai benda ni kita, bukan Ustaz Razali, bukan. Ustaz Razali tu baca nak kono tak boleh. Tak boleh nak kono. Kan? Mana kalau dia percaya kepada Allah dan dia mengaji kalam Allah, dan dia akan dapat satu kepahaman bahawa kalam Allah ini adalah maksudnya Allah nak sampaikan, bukan pahaman orang-orang itu, bukan. Allah nak sampaikan dia. Benda penting untuk dia. Bukan pahaman Nabi ini, bukan pahaman Nabi ini. Nabi ini tukang sampai kan? Wa ma nursilul mursalina, tidak kami utuskan para rasul melainkan memberi berita gembira, mubasyirina. Dan siapa-siapa yang tolak apa yang Allah sampaikan ini, Nabi beri peringatan. Faman amana, barang siapa yang menerima apa yang Allah sampaikan, dalam 3 konteks. Pertama, terima belaka. Yang kedua, tinggal belaka apa yang dilarang. Yang ketiga, buat belaka apa yang disuruh. Maka itu amana. Wa aslaha, benda-benda yang tak betul pada akidah dia bagi, amalan dia bagi. Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak akan lagi merasa takut ke atas mereka, tak perlu bimbang lah. Tidak perlu ada kebimbangan. Tidak akan ada kesedihan selepas mati. Tidak perlu ada kebimbangan. Nanti silakan, nanti Ustaz Ghali, ni pahaman dia tadi. Pahaman dia tadi dia baca Quran ni. Sebab tu orang kadang-kadang nak masuk-masuk, dia ada pahaman betul kadang-kadang. Ni ustaz ni macam nak buat pahaman dia ni. Ada orang tak mari dah. Kan? Dia duk faham kalau Allah ni seolah orang baca nak buat pahaman dia. Jadi tak takut nak mari, lepas tu asal nak mari pula. Tapi dalam tu macam pahaman dia ni. Bisikan setan, mana ada pahaman? Quran ni mana ada pahaman? Kalau Allah satu kitab dia tak ada pahaman. Selain daripada Quran ada pahaman. Pahaman penulis. Jadi kita akan terpengaruh dengan apa yang penulis nak bawa ni, kita pergi. Kalau baik, baiklah. Kalau buruk, buruklah. Kalau penulis tu jenis sesak kita. Kalau penulis jenis baik, baik kita. Mana boleh dua keadaan lagi. Tapi Quran, Allah nak bawa kita ke mana? Nak bawa kita ke neraka ke syurga? Ke syurga. Makna kalau kita terpengaruh, memang syurga kita. Sebab terpengaruh dengan apa yang Allah nak sampaikan, lalu kita buat perubahan, memang kebaikan untuk kita. Bukan buat nanya. Ustaz Razali buat nanya kita, buat pahaman dia kita. Lagu ni. Tak. Cuba kita mengaji tiap-tiap tahun. Mana kita akan nampak bola-bola kita tak adalah isu tentang Matul Asbab ni yang bersifat Allah saja. Sebab Allah tak sebab. Malah ada ulang-ulang lagu tu. Kita ulang-ulang kita kan ada pahaman lain sebelum tu kan. Pahaman kita sendiri, pahaman orang-orang tertentu. Jadi bila Maulana baca ayat Quran, dia sebut yang ada sifat doa asbab Allah saja. Selain daripada Allah tak ada sifat. Kan? Yang ada sifat Allah saja, selain daripada Allah tak ada sifat. Sampai dia ulang-ulang sama lagu tu. Memang satu ayat pun tidak bercanggah dengan makna tu. Oh, kita faham. Lagu tu punya. Lepas tu bila ada hadis Nabi, seolah-olah bawa macam mendengar, mana sekadar waktu tertentu. Dan kalau ada hadis Nabi kata Nabi ni bercakap dengan, berinteraksi dengan orang yang mati tewas dalam perang Badar, Arab Mekah, kan? Mana khususiat bagi Nabi, sesama masalah. Dan kita tidak terjebak dengan syirik. Sebab kita tutup rapat-rapat dah. Orang nak kata ni. Kalau kita tengok video-video dekat dalam TV, dalam YouTube tu, cari. Kita tengok pelik tengok. Yang menari pada, yang menyanyi pada kat kubur. Pelik kita sebab tempat kita tak biasa. Jadi kita fahamlah, hak ni kepentingan Quran beritahu kita. Kan? Makna berjauh dengan Quran, maka timbullah benda dalam bumi. Jauh dengan Quran, sehingga kalau kita dah ada kepahaman Quran, kita tengok ya Allah. Kan? Bila masyarakat jauh Quran, tengok dia jadi berhajat patutnya luar asbab kepada Allah saja. Jadi kerana kejahilan, maka tercampurlah mereka ke dalam kebodohan. Kan? Walladzina, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami.
orang yang mendustakan ayat-ayat kami, tidak menerima ayat-ayat kami, pasti akan menimpa mereka azab. Yamassuhumul azab. Pasti menimpa mereka azab. Disebabkan apa yang dahulu mereka fasik. Fasik ni, fasik akidah ke bukan akidah? Sebab fasik ada dua. Fasik akidah. Sebab tolak wahyu ni fasik akidah. Jadi fasik ni semua fasik, semua orang kafir adalah fasik. Tapi bukan semua fasik adalah kafir, bukan. Semua kafir fasik. Tapi bukan semua fasik kafir. Kat sini fasik kafir ke tak? Fasik kafir. Ayat 10 kena perhati molek. Dia akidah. Mana kata surah dalam Quran ni kalau faham 50 ni, tutup rapat dah. Mana kepahaman tak betul ni tutup rapat dah. Tengok ni, kena perhati molek. Kul katakanlah, la aqulu lakum. Aku tidak pernah kata kepada kamu. Aku tidak pernah kata kepada kamu, di sisiku ada perbendaharaan Allah Ta'ala. Mana masuk perbendaharaan Allah Ta'ala ni kunci-kunci rezeki. Kunci-kunci rezeki. Hak ni anak faham ni. Dia panggil kalau kat Indonesia jabur rezeki. Jabur rezeki, tarik rezeki. Kat rezeki ni kita pelik juga budaya ni kat Indonesia. Kat Malaysia tak ada budaya ni. Ada pelik tu. Mana satu Pak Kiai yang dia ada lah kepahaman Pak Kiai ni berkat ke apa dia. Lepas tu Pak Kiai duduk tengah-tengah. Lepas tu Pak Kiai ajar satu bentuk bacaan, ikut belakang. Tapi ramai. Lepas tu ada tengok ada unsur-unsur ujian tu guru. Lepas tu murid-murid termasuk kita bahagian apa tu buka apa? Tabung. Sini tabung, sini tabung. Jadi yang mari tu nak tarik rezeki lah. Tok guru ni bukan berkat. Anak boleh faham makna khadainullah ni. Kan? Masa tu kita mula fikir. Dia tak tahu buat. Dia panggil jabur rezeki tu. Jabur rezeki. Jabur rezeki ni maksud dia ialah kita tanya mana ibarat orang berkat kan. Ada mana gitu orang berkat kan. Bila dia baca sesuatu mana menyebabkan rezeki mencurah-curah melalui perkataan Tok Guru ni rezeki turun mencurah-curah. Jadi belah kanan tu, belah kiri tu. Baca. Amin. Lepas tu lepas berduit belakang. Penuh tabung. Tak. Ada kita nampak tu. Macam ada unsur, kalau kita fikir secara ni kan. Macam Tok Guru cari duit ni gaya gitu. Kita fikir. Rupiah duit tu. Rupiah boleh duit. Mana tapi dia kata ni makna ibarat gitulah. Kepahaman ni kepahaman. Budaya kita tak ada Malaysia. Apa orang kita fikir ni? Betul ke benda ni? Tapi kita terpaksa kita bodoh tu. 5 tahun. 5 tahun kita terjebak. Jadi kita mula mikir sebab tak ada budaya tu kat Malaysia. Tok Guru duduk tengah-tengah. Bayangkan kalau bagi RM10 penuh. Jadi dia faham apa tu? Murid tak ramai 30 orang. 30 tong. Mana kita kena faham hak ni rasmi ni.
Bukan jenis macam duduk kan. Dia upacara rasmi. Dia kalau setiap upacara bentuk lagu ni dia kena ada kedudukan kerajaan sama dengan sendiri. Kena faham tak macam mana tahap kepahaman masyarakat tempat. Faham tak? Nampak tak? Kalau sini orang komplain lah. Ni cari tu guru cari fikir. Dia akan timbul perasaan gitu. Sana sebab kerana sudah lama masyarakat terhijab dengan benda lagu tu. Dia dah ada satu pahaman mistik dah kan. Mana benda tu jadi macam biasa. Tak ada pula orang petikai kata ni esok kena tangkap majlis manggil, tak ada. Kebanyakan dia gitu. Gitu sana. Oh. Tu bayangkan bila kita duduk sana kita mula fikir. Sebab dia faham sebab seolah-olah makna bila tu lah kata bila agama ni diajar campur penulisan, lama-lama dia akan heret ke situ. Apa Quran dia tu? Hafal Quran. Tu kata tak faham. Masuk tak sampai. Ini. Mana melalui tok guru ni mana boleh tarik rezeki. Orang kok tak tahu. Boleh jadi. Boleh jadi apa tu di saat apa tu benda apa tu makna apa dia? Mana sampai 5 tahun ustaz? Dah dia program dia. Program sana gitu. Ayo mo dah saya tu kia. Ha? Ayo lah dia. Mana betul dah start dia. Dia mari katakan benda. Kita kalau kita sebut lagu ni kenapa kita rasa sensitif kita tak faham. Sebab kita tak pernah duduk sana. Kalau kita sana kita mikir juga. Iyalah sebab kita ada makna kita ada dah. Hatu kata bila lama-lama bila kita tidak balik kepada apa tu setiap agama ni diajar cara tulisan tak wujud benda tu. Ijazah ni ada. Istilah tu kuat sana. Nama saya ijazah ada kalau Islam. Ada tu saya Ijazahkan dia. ada tu saya cakap. Tapi kita tengok kesan tu kita nampak ada something yang tak kena. Anda tak boleh cakap anda tak sentuh. Kita fikirlah sendiri. Saya tengok ada kawan aku ni pusara ustaz pak kita sendiri kita dia ijazah kan. Okey amalkan dia ijazahkan. Hatu kita tak boleh ajar bentuk tertentu pada orang lain. Bentuk tertentu. Setiap macam kita tetapkan lagu ni. Dia lama-lama heret di situ. Anda benda ni anda tak boleh pasal. Kita fikirlah sendiri. Sebab bergantung kepada kita ni betul-betul tak faham apa tu agama yang asli tak asli ni betul-betul fikir lah. Ataupun kita hak benda kita tu dalam belakang. Kalau anda nak fikir. Saya dengan ustaz mengajar dia kata dia ijazahkan dia. Saya tawatir lah. Sebab Haji fikir dah. Anda masa tak fikir lagi bila pergi sana tu, bila tengok tahap ke-10 dah. Kan, tahap ke-10 dah. Benda tu sampai terlajak ke situ dah. Program kap pun dah. Program kap pun sebenarnya. Mana? Program dia macam program. Ustaz join tu. Dia pondok. Dia pondok, kita nak murid. Tahu buat ni untuk guru kita. Jadi bila tak guru buat program, kita terpaksa ikut. Cuma masa tu kita tak jelas aja. Kita tahu banyak apa dia program ni. Kawan kita pun pantangnya juga. Jadi kemungkinan bila kita terjebak dengan program tu, kita mula mikir. Anda mikir. Anda ada rasa something masa tu. Anda rasa something macam lebih-lebih. Tak tahulah kalau orang lain tak tahu. Kita boleh tubik ke ustaz? Tak keluar belum ijazah. Oh dia ijazah. Daripada kumpulan tu. Bukan kumpulan, dia sekolah, dia tahfiz. Habis? Anda habis. Ada habis tahfiz itu. Cuma guru-guru, rata-rata guru-guru sana, dia memang betul lah itu, rasmi. Bukan seorang guru orang itu. Rata-rata pondok dia jadi budaya. Setiap pondok dah betul. Faham tak? Rasmi. Dia benda yang ibarat rasmi. Dia bukan benda ibarat macam pondok tu satu tu buat lagu tu orang tak ada. Rasmi. Kita boleh bayar. Bila benda ni masyarakat tak adalah dan kita ada heret lama dah akan ke situ lama-lama. Lepas tu Quran ni nak sekat kita daripada begitu. Hak sedar ada, hak lawan ada, tapi dia jadi ibarat macam kelompok bagi dia kelompok lain lah. Dia tak anggap yang sedar ada, hak tegur ada. Jadi adat. Dia jadi adat rasmi.
Bukan satu orang dia, bukan ada seorang. Rata-rata pedagang pakaian situ sana gitu. Dari di pondok. Hah? Dia dapat di pondok Ustaz. Hah? Bukan di pondok, di macam macam dewan besar tu, ramai dia macam ni lah. Tapi ramai, besar lagi ni. Dia punya dewan tu, dewan balai rasmi, balai macam balai untuk program masyarakat. Orang pergi pasal nak bagi rezeki Oh. tu. Apa tu? Bayangkan bukan bagi rezeki. Bukan bagi rezeki. Dia nak doa hari Dia rezeki. dia ada kepahaman mana gurunya berkat dengan dia doa dia ada kepahaman dia tu. Ini sensitif. Tapi nak cerita, cuba kita fikirlah kalau kita rasa kita terima, tak boleh buat apa. Cuma bila benda tu ada yang tak kena, hati anda terfikir. Ya. Anda tak tahu, orang lain tak tahu. Kita sendiri terfikir. Anda rasa macam tak kena. Kan? Jadi yang tolak tu kepada fitrah anda tolak. Sebab benda tak pernah wujud kat Malaysia. Kita rasa pelik. Dan aku tidak tahu benda gaib. Sebab tu pernah berlaku Nabi unta dia hilang, dia tak tahu unta di mana. Aku tak tahu benda gaib. Benda gaib ni sesuatu tidak dicapai oleh panca indera. Mana Nabi kata aku tak tahu benda gaib. Allah suruh ajar kepada umat dia bahawa Nabi tak tahu benda gaib. Tapi kalau ada orang mengaku tahu benda gaib, kan? Dia sebut kasyaf contoh. Dia tahu benda gaib, dia tahu motor kita di mana, dia tahu hati kita macam mana. Makna dia tu mengaku sesuatu yang lebih pada Nabi. Mana dia ada satu kelebihan lebih pada Nabi, betul ke? Tak. Sebenarnya itu adalah bermasalah. Kan? Nabi ni orang paling dekat dengan Allah. Allah suruh Nabi sampai kepada umat, aku tak tahu benda gaib. Tapi kita akan dengar ada orang mengaku dia tahu benda gaib. Kadang-kadang murid dia jajar, dia tahu benda gaib tu. Dan aku tidak pernah katakan kepada kamu aku ni malaikat. Ataupun aku ni diciptakan seperti malaikat diciptakan. Aku tak pernah katakan. Aku ni manusia daripada tanah. Nampak tak? Malaikat daripada apa? Nur. Aku manusia daripada tanah. Kan? Daripada tanah, berkulit, berbayang. Jadi kita faham. Kalau ada orang jaja nak lawan makna ni, siapa dia yang jaja sana? Setan asal bisik mati manusia jawab dengan Quran. Jadi kita tolaklah makna ayat ni, terima hak tu. Kalau kita faham, orang kata kalau faham mula ayat ni, tak ada kita puja tak faham. Kita tak faham ni tak faham ayat ni. Kan? Kita tak faham tu percaya ayat ni, terjebak dengan ajaran sesat ni, tak faham ayat ni. Terjebak dengan mendakwa Nabi tu daripada nur, tak faham ayat ni. Ayat ni mana terima hak tu tolak ayat ni. Terima ayat ni tolak hak tu. Mana boleh terima dua-dua. Cuma Nabi ni in attabi'u, tidaklah aku ikut kecuali apa yang telah diwahyukan kepadaku. Jadi Nabi ni dia Nabi, dia Rasul. Dia Rasul. Kita ni ganti tugas Rasul, menyampaikan wahyu kepada orang lain. Kita bukan Rasul, kita ni meneruskan lidah Rasul, meneruskan usaha-usaha Rasul, kan? Kita bukan Rasul, kita meneruskan usaha-usaha Rasul. Supaya apa yang Rasul sampaikan kepada sahabat, kita sampaikan kepada orang lain. Nak kata kalau 50 dia faham, dah tak ada lah, terjebak dengan benda-benda pelik. Jadi anak pun kalau faham ayat ni, anak lagi mikir, nak barang-barang tak betul ni. Dia tulisan tu memusnahkan unsur-unsur puja tok guru, unsur-unsur puja roh, unsur-unsur puja benda, tak ada. Jadi bila wujud benda ni, kita faham lah makna kesan daripada metod pengajian yang tak kena. Kalau metod kena, mengaji tulisan, tengok molek mana tulisan, hurai seperti mana tulisan, benda puja benda, puja tok guru, puja roh tidak akan wujud dekat luar. Wujud tu kerana tidak bawa masyarakat memahami makna Quran sebagaimana adanya. Kalau Cikgu Syafi'i ataupun Haji Razali, kan,
Mana kalau duduk pondok tu terlibatkan program tu, mungkin kita mudah-mudahan perasaan tu wujud sekali. Perasaan Ya. anda tanya. Sebab barang tak nak tengok, mesti timbul perasaan. Macam pelik ni. Sebenarnya pelik pun, memang bermasalah. Setelah kita ngaji Quran lagi nak masalah banyak. Boleh bertahan, Ustaz. Ha? Boleh bertahan. Kita tak ada arah kan, kita duduk situ. Tempat lain sama juga. Pakat tu. Dah duduk negeri luar ni kan, terima lah padanya dulu, balik fikir ya. Betul tak? Ijazah kan, Ustaz? Ha? Ada ijazah. Dia pondok lah. Setiap kita pergi mesti ada dia. Mesti ada dia begini. Dia ada lah macam hafal Quran. Sama macam kita lah. Cuma dia ada program-program pondok yang keluar pondok. Salah satu tu lah. Program masyarakat tu. Program masyarakat. Tapi tak kena. Hak something. Salah. Anda tahu mungkin ada orang kita ni mungkin terjebak benda tu. Atau masa ada yang ustaz ni lebih tegur benda tu. Bagi orang yang terjebak benda tu memang sensitif tajuk ni. So barang tak jelas. Dia telah bulat-bulat. Akhirnya barang jelas tolak bulat-bulat. Kau asal. Barang tak jelas dia telan dah kan. Kita fikir macam pelik semacam ni. Kalau kita orang awam ni tak mari dah. Kita pelajar. Kita orang luar negara. Mana boleh ada pilihan. Dan kita dah daftar situ habis kan. Balik kita lain. Mana boleh kita nak keluar, nak pergi tempat lain pula. Tempat lain tak tahu lagi. Tapi alhamdulillah dapat ilmu, kepahaman tentang sesuatu yang persoalan kan. Tanya. Jadi kita soalan dulu, tak dapat jawapan. Mengaji Quran, hak ni aku cari selama ni. Bila kita ngaji Quran baru kita tahu. Metod. Baru kita faham pentingnya metod yang betul dalam mengaji. Bayangkan kalau masyarakat kita tak diajar metod betul, lama-lama dia henek. Sama masa kita tak lagi. Cucu-cucu kita ni dia akan bawa dia sikit. Barang punah tu dah betul style dia. Dia bukan maksud direct itu, sikit-sikit. Bila kat mengaji Quran Melaka, tutup itu. Tak. Rumit nak masuk. Orang dah telan Quran, tak say dah hak lain. Barang bercanggah tak say, jadi macam barang sampah, nampak sampah. Tapi bila dia Quran tak ada, barang sampah macam bernilai. Betul tak? Bila Quran dah masuk, barang tak betul, dia macam sampah. Tapi kalau barang yang bernilai tak ada dalam diri kita, neraca tak ada, barang sampah pun kita kata ada nilai. Kita jahil, tak tahu. Jadi barang sampah, tapi rasa macam ada nilai. Dan lama sikit. Hak kawan kita ni sebab dia hijab rasmi, hijab masyarakat. Lahir dah betul dah. Kita lah lahir bukan dah betul. Boleh mikir sikit. Hak dia dah lahir dah betul dah. Macam mana nak keluar kepada benda tu tak boleh keluar. Dia macam benda yang sebati dah. Faham tak? Kita tak pernah terjebak kalau betul. Susah. Kita kena baca contoh masyarakat yang terjebak dengan puja matahari. Walaupun dia cerdik bagaimanapun, dia akan puja matahari juga. Sebab tak ada orang nak beritahu benda bercanggah. Macam berkisah tak betul juga. Kita pun alhamdulillah kat Malaysia ni tak ada. Tak kuat sangat dunia mistik tu, maka kita boleh fikir lagi. Tapi kalau dah masyarakat kita jauh dengan Quran, dah macam-macam mistik masuk, lama-lama kita tak say, cucu kita. Masa kita tak say, kita tolak, kita mengaji. Bila kita mati, cucu kita ni lahir-lahir dah betul dah. Mungkin kita tolak, cucu kita tak tolak. Faham tak? Syirik-syirik tu dah betul. Dia ada antara dua. Maulana kata, sama ada menang Quran ataupun bila tak mengaji Quran menang hak barang benda-benda ni. Katakanlah sama ada orang yang buta wahyu dengan cerdik wahyu. Itu sama ke? Bila kita mengaji dah tahu tak sama ke? Masyarakat yang buta wahyu dengan masyarakat yang cerdik wahyu sama ke? Takkan jadi sama. Masyarakat yang cerdik wahyu takkan ada puja benda, puja roh, puja tok guru, tak ada. Agama ada. Agama yang benar ada, tapi tiga barang ni tak wujud. Tapi bila masyarakat buta wahyu, agama juga. Tapi agama yang ada benda-benda tak sepatutnya. Tapi dirasakan betul.
Dia nampak kalau ada setan, barang tu betul. Barang tu tak salah. Kan? Selama mana tak mengaji wahyu, selama mana tidak ada usaha untuk baiki masyarakat, betulkan masyarakat, selama itulah barang tu wujud. Nak baiki bukan senang. Bukan semudah kita fikir. Macam-macam lah ujian. Tapi lama-lama hilang. Orang kata kat India tu 70 tahun nak hilang. Benda-benda tak betul. Lama juga masa. 70 tahun. Dekat kita, usaha-usaha kat sana tu, akhirnya beza lah. Mana ada wujud perbezaan lah. Mana duduk dia lagu ni, cucu dia tak terima dah. Tapi biasa dah berlaku lah sikit-sikit kan. Mana sensitif berlaku lah. Tapi lama-lama hilang. Sebab Quran ni barang batin ni macam sarang labah. Bila dekat mana pun, bila orang baca wahyu hilang itu, dia panas sikit dia pun hilang. Afala tatafakkarun, maka apakah tidak kamu berfikir? Dan berilah peringatan wa anzir bihi, dengannya orang-orang yang takut mereka dikumpulkan kepada Tuhan mereka. Yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim, takut hari dikumpulkan kepada Tuhan mereka. Kalau punah akidah, la isalahu min dunihi, tidak ada bagi mereka dari selainnya. Kalau punah akidah pelindung. Kalau punah akidah, syafaat pun tak layak bagi dia. Tak ada dapat syafaat Nabi. Sebab syafaat Nabi ni untuk orang yang betul akidah saja. Orang punah akidah, dia haramkan syafaat. Mudah-mudahan mereka takut ke Tuhan, lalu jaga hukum. La'allahum yattaqun. Mudah-mudahan mereka takut ke Tuhan, lalu jaga hukum. Dan janganlah mengusir. Wala taradha ni mana usir. Janganlah kamu mengusir orang-orang yang yad'una, mereka berdoa menyeru kepada Allah saja. Berdoa dan menyeru kepada Allah saja. Yad'una rabbahum, berdoa dan menyeru kepada Allah saja, bil ghadati, di waktu pagi, wal asyi, dan di waktu petang. Mereka hanya menghendaki wajahnya. Yuriduna wajah. Mereka ni hanya menghendaki wajahnya. Mana menghendaki redha Allah. Maksud mereka redha Allah. Maksud mereka akhirat. Ayat ni ditujukan kepada Nabi atas syarat yang diberikan oleh orang Arab Mekah yang datang jumpa Nabi ni. Dia kata kita nak beriman, tapi kita nak orang-orang yang nampak cuma-cuma ni pasti jangan duduk sekali. Jadi kerana kesombongan, benda yang bentuk takut ini ni, sombong, menyebabkan terhijab daripada kebenaran. Kan, terhijab daripada kebenaran. Maknanya benda bukan benda ada harga pun. Kan, benda takut ini je, bukan ada harga pun. Tapi mereka ni adalah orang yang nak ke Tuhan, hak tu mahal. Tapi manusia-manusia yang jahil ni, dia anggap takut ini ada harga. Sehingga kerana takut ini lah, kerana kemiskinan, buat alasan tak duduk sekali dengan mereka, mengaji dengan Nabi. Boleh nak duduk dengan Nabi, dengan Muhammad, tapi orang-orang hak yang cuma-cuma tak sah, sombong kan. Bila sombong, Allah tak bagi petunjuk kepada mereka untuk rapat dengan wahyu Allah. Ma'alaika, bukan engkau, bukan ada pada engkau penilaian mereka, min hisabihim, min syai'. Kamu tidak memiliki tanggungjawab sedikit pun terhadap mereka, terhadap perbuatan mereka. Ma'alaika min hisabihim,
Kamu tidak memikul tanggungjawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka. Jika memang jiwa mereka tidak diredai dan mereka tidak memikul tanggungjawab sedikit pun terhadap perbuatanmu. Wa ma 'alaika min hisabihim min syai'. Wa ma min hisabika 'alaihim min syai'. Dan mereka tidak memikul tanggungjawab sedikit pun terhadap perbuatanmu. Yang menyebabkan kamu berhak mengusir mereka. Fatat rudahum fatakuna minadh dhalimin. Yang menjadi sebab kamu mengusir mereka, lalu menjadilah kamu sebagai daripada orang-orang yang zalim. Iaitu ketika Rasulullah SAW sedang duduk-duduk bersama orang mukmin yang dianggap rendah dan miskin oleh kaum Quraisy. Datanglah beberapa pemuka Quraisy hendak bicara dengan Rasulullah, tetapi mereka enggan duduk bersama orang mukmin itu, dan mereka mengusulkan supaya orang mukmin itu diusir saja. Lalu turun ayat ini. Kan makna orang yang jauh dengan wahyu ni tergugah dengan keadaan, sehingga menyebabkan Allah jauh dia dengan kepahaman wahyu Allah. Dia tergugah dengan keadaan, padahal keadaan itu bukan dia. Menyebabkan Allah jauhkan dia daripada kepahaman wahyu Allah. Wa kadzalika fatanna. Demikianlah mana Allah buat keadaan beza ni nak uji dia. Demikianlah kami uji sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain. Kan? Mana bendanya keadaan itu bukan nilai, tapi disebabkan dia jauh dengan wahyu Allah, yang berlaku ialah mereka akan berkata lagu ni. Sebab mereka tak ada kepahaman wahyu. Mereka ada harta, wahyu tak ada. Maka bila ada harta, wahyu tak ada, maka takwini dia, mereka akan faham lagu ni. Tapi kalau mereka ada harta dengan wahyu, mereka akan faham lagu ni. Punca asal dia tak faham wahyu Allah, itu punca asal dia. Kalau faham tak kacau lagu ni. Dan kaya tu bukan salah, tapi bukan nilai. Tapi bila dia mengaji, dia takkan kacau lagu ni sebab dia kepahaman. Tapi dia kerana harta dia ada, kepahaman tak ada, maka berlaku lagu ni. Kami uji sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain. Lalu dengan ujian tu mereka pun kata tu menunjukkan standard tu mereka ni hanya sekadar ada harta, kepahaman tak ada. Kalau ada kepahaman, kita kacau lagu ni. Mana meletakkan salah pada nilai. Padahal nilai sebenarnya itu amrullah, perintah Allah, bukan keadaan. Keadaan tu bukan salah, tapi bukan nilai. Tapi dah jahil, kepahaman tak ada, sehingga silap letak nilai, kan? Agar mereka berkata, apakah mereka ini? Tengok keadaan zahir. Manallahu alaihim, yang Allah memberi anugerah kepada mereka. Yang Allah beri anugerah kepada mereka di antara kami. Jadi macam kita pula pandai pada Allah. Siapa yang layak dapat kepahaman? Betul tak? Hati Tuhan bukan tengok zahir, Tuhan tengok dalaman tu, ketulusan kepada kebenaran. Orang kaya Tuhan bagi kepahaman, orang miskin Allah bagi kepahaman. Bukan kerana kaya miskin, kerana ketulusan dalaman. Sahabat ada kaya, sahabat ada miskin, kaya miskin tak masalah. Sebab dua-dua Allah bagi kepahaman. Sebab dua-dua ni ada ketulusan untuk faham ayat Allah. Tapi bila kaya tapi salah meletakkan nilai, macam dia pada Tuhan.
Pada Allah yang lebih tahu siapa yang bersyukur. Allah lebih tahu siapa yang tulus. Maknanya walaupun dia miskin, kerana dia tulus, Allah bagi kepahaman Quran kepada dia. Orang kaya Allah bagi kepahaman, orang miskin Allah bagi kepahaman. Allah tak tekan zahir. Ketulusan dalaman tu. Jadi kaya tak masalah. Yang penting dalaman tu nak kepaham. Allah bagi. Harta ada, telus ada. Tak bagi. Dia ni harta tak ada, ketulusan ada. Tuhan bagi. Wa idza ja'aka, dan apabila datang kepada engkau alladzina yu'minuna, orang-orang yang beriman bi ayatina. Ini sebagai apa? Sebagai respon kepada hak tadi. Persepsi. Macam orang yang lekeh beriman ni kita tak harga. Faqul salamun alaikum. Katakanlah bahagialah kamu kan. Assalamualaikum ni bahagialah kamu. Sejahteralah kamu. Sejahteralah kamu. Hak miskin tadi. Sejahteralah kamu. Kerana ketulusan kamu kepada kebenaran, walaupun kamu zahir orang tak zahir tu nampak macam tak ada apa-apa, tapi kerana ketulusanmu, Allah menganugerahkan kepahaman wahyu Allah kepada kamu. Kata Rabbukum ala nafsir rahmah. Allah telah menetapkan Allah kasih sayang kepada orang yang tulus kepada Allah mencari kebenaran. Allah tak tengok zahir, Tuhan tengok dalaman. Annahu bahawasanya man orang yang amila dia melakukan minkum dari kamu, dia melakukan dari kamu apa dia? Su'an, keburukan. Su' ini segala satu yang menyalahi wahyu. Keburukan. Kerana kejahilan, bijahalati. Kerana kejahilan. Terjebak dengan barang batil kerana jahil. Waktu mengaji, silap kita. Taubat. Semua taubat min ba'di. Kan? Terjebak dengan barang batil kerana jahil. Macam kita. Kan dia ada. Semua taubat min ba'di. Kemudian bertaubat. Tak sedar faham lagu ni. Kan? Wa aslah baiki. Buang fahaman. Buang yang tak betul, ambil yang betul. Fa innahu ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kan? Sungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Semua orang ambil barang sampah ni jahil. Bila mengaji tak sedar. Tak sedar tu menunjukkan Allah nak dia lagi, dan Allah kalau dia buang benda tu selama-lamanya, Allah menjanjikan keampunan dan rahmat. Wa kadzalika, dan demikianlah nufassilul ayat, kami penjelaskan ayat-ayat. Demikianlah kami penjelaskan ayat-ayat secara berulang-ulang sehingga menjelaskan sehingga jelas. Menjelaskan sehingga jelas. Jalan yang betul dan sehingga jelas jalan yang salah, jalan orang-orang berdosa. Bila ngaji Quran ni sehingga nampak betul mana salah mana. Betul mana salah mana. Hak betul tauhid, hak tak betul syirik, kan? Contoh, orang yang mengaji Quran nampak bahawa seru sila Allah ni tak betul. Seru sila Allah ni tak betul. Sebab apa? Nabi pun dilarang seru sila Allah. Maknanya Nabi pun dilarang. Takkan Nabi ajak apa tu promosi kat kita. Hak kita buat tu bila Nabi ajar kita. Kalau Nabi tak ajar kita, saya tak ajar kita. Tunjuk satu ayat yang Nabi ajar kita. Nabi pun Allah larang dia buat benda tu. Kan? Aku pun dilarang buat benda tu. Takkan aku nak promosikan umat aku. Kul katakanlah inni nuhitu, aku dilarang untuk memuja. Mudah ni memuja roh-roh yang kamu seru.
Jadi a'buda ni mana? Join seru. Join. Kamu seru, aku seru juga. Kamu seru tak? Aku seru juga. Aku dilarang ikut kamu. Join seru. Kamu seru, aku seru. Kamu seru mama, aku pun join seru. Aku dilarang ikut kamu. Yang kamu dah seru-seru tu, aku dilarang join sama. Hak mu seru mambang, hak mambang, mambang. Aku dilarang join sama. Min dunillah, selain daripada Allah. Mana seru Allah tu nafsu. Seru Allah saja tu wahyu. Ada. Kul katakan la attabi'u ahwa'akum. Aku tidak akan ikut nafsu kamu. Nak beritahu apa? Seru Allah tu nafsu. Seru Allah saja tu wahyu. Tu je. Kita tajuk ni kita tak faham mana sebab kita tak terjebak mana. Oh, kalau negara hak yang seru Allah kan, mana Tok Wali tu memang dia sensitif ayat ni. Oh, ustaz dia nak pahaman dia tu kata, nak pahaman dia. Kan mana bila dia dah telan, mana seru Allah ni barang tak jelas. Lama dah telan. Jadi kaedah dia bila telan bulat-bulat barang tak jelas, ayat tolak bulat-bulat barang jelas. Kita beritahu ni kalau Allah dia kata faham masalah tadi. Kita ni tak perlu terjebak, pada kita tak rasa apa-apa, kita rasa apa seru Allah pula. Seru Allah lah Ustaz. Nampak tak? Sebab kita tak perlu terjebak. Bagi orang terjebak ni, dia kata faham masalah tadi. Ustaz Zali dia buat pahaman dia ni. Padahal kisah dia lah telan bulat-bulat barang tak jelas, akhirnya tolak bulat-bulat barang jelas. Tu sebenarnya. Tapi dia faham apa ni? Lalu tak mungkin lah dah. Qad sesungguhnya bolal tu, aku telah sesat. Jika demikian, mana seru Allah ikut kamu seru Allah. Sesatlah pula juga. Sesatlah aku kalau lagu tu. Dan tak terpimpin aku wa ana minal muhtadin. Mana tak? Jadi seolah-olah nak menggambarkan Arab Mekah ni seru Allah. Seru siapa? Seluruh. Kan? Sebab ada roh Nabi seperti Kristian, roh wali. Kristian ada juga malaikat jin kan. Jadi tak boleh seru Allah ni bukan aku kata, Nabi kata. Bukti daripada Tuhan. Tak boleh seru Allah. Qul inni ala bayyinatin min rabbi. Makna orang Mekah ni masa tu sudah terjebak seru Allah. Nabi datang nak larang benda tu, seru berhajat Allah saja. Untuk kita dulu seru semangat padi yang puja pantai. Banyak waktu tu nak beritahu tajuk ni. Gamuk-gamuk rasa berat juga waktu tu. Tapi sekarang ni sebab kita ada orang pertengahan, masa berlaku tu kita kecil lagi, kita tak faham apa. Ingat peristiwa tu. Lepas tu bila kita baca ayat ni, kita rasa alhamdulillah Ustaz, kita rasa tak betul dah benda tu. Tak wujud dah benda tu. Lepas tu kalau baca tajuk ni, mudah terima. Cuba kalau benda tu duduk sekeliling kita lagu tu. Berat kita. Lalah apa? Entah saja tajuk ni. Baik cari makan kita. Baik cari makan. Kita semua rezeki kita mengajar Quran ni. Lalah tak baca tajuk tu. Betul tak? Lalah kena laknat dengan Allah. Lepas tu kita jadi mana anak kata kita kena faham benda lagu ni. Benda ni berlaku. Dekat Malaysia ni tak apa lagi. Baca ayat dekat negara-negara yang faham lagu ni. Susah. Sebab kita ni pasal bertafsir Al-Quran ni tak apa begitu sangat, tak apa utara lah. Tapi pasal hadis yang banyak tanya. Di Quran simple. Mana dia letak tempat yang tinggal lagi dia nak amal tak amal lah. Dia semua percaya timur. Amal tak amal. Tapi pasal hadis memang berlaku banyak lagi. Itulah. Kalau situ Wahabi. Ni sudah. Wahabi itu sudah. Quran ni sebenarnya berlaku juga lagu tu. Cuma rata-rata yang mengaji, mudah-mudahan yang mengaji ni dia tak ada pahaman tu, jadi mudah terima. Sebab kadang-kadang yang mengaji pun tak tahu apa orang tuduh lagu tu kan. Sebenarnya yang tuduh pun dia tak faham ke isu. Dia tak pernah diuji dengan kita ni dah pergi sana tengok sendiri, kita mikir. Bagi orang yang tak pernah diuji lagu ni, barangkali dia ada dua keadaan yang orang pergi Indonesia ni.
Satu dia terima sungguh balik. Lepas tu ngaji Maulana dia tinggal. Satu dia memang tak ambil benda tu. Anda termasuk anda tak terima. Cuma nak tolak tak pandai. Terima tak, tolak tak pandai. Hak yang duduk yang pergi ngaji Maulana Hadi ni, dia terima dah, tapi dia mengaji Maulana dah orang dia tinggal, dia buang gitu. Sebab dia tu tak jelas dia buang. Memang Quran ni dia akan banyaklah orang mengaji Quran yang akhirnya sudah banyak. Orang ustaz pun banyak sudah. Bukan makna biasanya bab Malaysia ni benda tu tak ada. Jadi lebih cenderung kepada terima daripada tolak. Tapi kalau negara tu saya nampak dah. Al-Quran ni dia tak ada khilaf. Memang. Kalau mereka terima tak terima. Betul. Tapi kalau pasal sunnah, hadis sebab ada perbezaan kefahaman. Ada khilaf kan. Memang. Itu khilaf dia yang menyebabkan itu berbicara. Dah sebab mana orang kata dah manusia tak boleh nak satu Allah manusia, Allah yang boleh. Jadi hadis ni dia ada skop dia. Sebab sekadar mana dibenarkan, sekadar perbezaan sahabat tak apa. Lepas tu dibenarkan benda tu ibarat macam tak masalah sebenarnya sebab perbezaan sahabat saja. Tapi skop yang tak dibenarkan, skopnya sahabat pun tak beza kat dia. Sahabat pun kata semua sepakat. Tu tak boleh. Lepas tu dia kata dan kamu mendustakan bukti itu. Maka dzabtum bih. Lepas tu dustakan. Lepas tu dia kata apa? Kalau betul kita ni syirik, kita ni Allah murka kita kerana kita syirik, mana azab Tuhan? Ya kita dia kata gitu Betul kita ni salah kalau Tuhan murka kita mesti Allah tu azab dah. Jadi kecek lagu tu seolah minta azab cepat. Minta azab cepat. Tengok kita ni tak mengaji kan? Kalau betul kita tak mengaji yang salah, mesti azab turun. Mesti kita susah. Mu ni mengaji susah. Kita tak mengaji senang. Kalau salah tu mesti ada azab. Seolah-olah minta azab cepat. Ma'indi ma tasta'jilu nabi. Tidak ada padaku apa yang kamu cepat yang kamu minta disegerakannya, tak ada. Azab-azab ni adalah keputusan Allah. Inal hukmu illa lillah. Mana azab-azab ni adalah keputusan Allah. Bukan keputusan aku. Aku ni tukar sampai. Bukan hak aku, bukan keputusan aku. Kalau benda tu ada kat aku ni manusia, bukan halim. Allah ni halim. Kalau ada kat aku, kalau tak terima, manusia ni tak sabar, kena azab selalu. Kerana kuasa tu tak ada kat aku, kat Allah. Allah tu sifatnya halim. Maka Allah ni maha penyabar atas keingkaran manusia. Bagi peluang lagi. Dia menerangkan kebenaran. Yaqussul haq. Dia menerangkan kebenaran. Yaqussul haq. Dan dialah pemberi keputusan yang terbaik. Wa huwa khairul fasilin. Dialah memberi keputusan yang terbaik. Qul law anna 'indi. Katakanlah, kalaulah ada di sisiku kuasa menurunkan azab, ma tasta'jiluna bih, iaitu kuasa menurunkan azab, la qudiyal amru baini wa bainakum. Buat manusia kan? Manusia ni dia tak tahan. Bila kalau tolak-tolak cerita malah ya kena azab, aja tolak. Mana kalau kuasa azab lama dah hancur manusia. Tapi disebabkan kuasa azab tak ada kat manusia, ada pada Allah. Allah ni sifat halim pula. Makna dia kadang-kadang kesabaran halimnya Allah Ta'ala ni kadang-kadang menyebabkan manusia ni jadi tak nampak benda tu kan? Dan Allah lebih mengetahui, wallahu a'lamu bizzalimin, terhadap orang-orang yang zalim. Dan di sisinya lah wa indahu mafatihul ghaib, di sisinya lah kunci-kunci ghaib kan? Tidak mengetahuinya melainkan dia. Jadi kunci itu tak ada kat aku, ke Allah saja. La ya'lamuha illa hu. Dia saja yang mengetahui rahsia-rahsia ghaib. Wa ya'lamu ma, dia mengetahui apa yang ghaib fil barri wal bahari, apa yang tak nampak di darat dan di lautan. Banyak orang tak nampak kan? Kita tahu tak bawah bumi ni ada apa? Tak tahu kita. Jadi bawah bumi ni ghaib. Kita tahu tak dekat laut ada apa? Ikan berapa ekor? Penyu berapa ekor? Tak tahu kan? Allah yang tahu. Jadi jumlah penyu di laut tu ghaib. Fil bahari. Wa ma tasqutu, dan apa yang jatuh. Min waraqah, dari daun. Kita
jumlah daun dekat satu pokok. Kita tahu jumlah berapa? Allah ni semua daun dekat dunia ni dia tahu berapa, dan jatuh waktu sesaat jatuh berapa dia tahu. Satu daun pun tidak terlepas daripada ilmu dia. Illa ya'lamuha, kecuali dia mengetahuinya. Wala habbah. Dia ada dua, an-nawa dengan habbah. An-nawa ni biji yang tak boleh makan. An-nawa ada an-nawa. Nawa ni biji tak boleh makan. Habbah biji boleh makan. Macam jagung, gandum, berah tu habbah. An-nawa butir-butir. Butir durian, an-nawa. Kadang-kadang tak boleh juga nak makan. Ada juga orang makan kadang-kadang. Cepedok nangka orang makan juga. Makan yang budak usul Ustaz yang tadi kan. Makan. Okey. Ini kau makan tak sama dia makan. Fi zulumatil ardi, di kegelapan bumi. Dia tahu. Wala rutbin, dan biji yang basah. Wala yabisin, dan biji yang kering. Biji yang duk basah dia tahu, dan tidak pula biji yang kering, illa fi kitabin, ada pada kitab yang nyata. Berapa dia kitab yang nyata? Lauh Mahfuz kan? Tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Banyak kata ni dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.